وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Quran sifatnya pertama huda linnas, sebagai panduan petunjuk bagi manusia, wabayin dan tibyan. Dan peranan Al-Quran yang kedua ialah memberi keterangan supaya kita tidak ragu di atas kebenaran. Dan yang ketiga, sifat Al-Quran ini ialah dipanggilnya Al-Furqan, itu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kita baru sambut peristiwa yang disebut dipanggil peristiwa nuzul Quran berdasarkan pendapat ulama yang ramai bahawa nuzul Quran itu berlaku pada 17 Ramadan. Juga pendapat yang mengatakan bahawa pada 17 Ramadan juga berlaku peristiwa pada Kubra. Apapun Al-Quran di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang paling besar yang dipanggil mukjizatul kubra. Walaupun Nabi SAW mempunyai berbagai-bagai mukjizat, kita biasa dengar dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, di dalam hadis-hadis tentang kisah mukjizat Nabi SAW, itu perkara yang mencari adat yang orang lain tak boleh buat. Pernah berlaku kepada Nabi yang dipanggil peristiwa Syaqqul Qamar, peristiwa belah bulan di Jabal Abi Qubais. Waktu ketika mana pembesar kota Makkah, pembesar Arab dan juga orang Quraisy minta mencabar Nabi, kalau betullah Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul, tunjukkan mukjizat, kerana kebiasaan seorang Rasul ada mukjizat. Maka Nabi kata, apa yang kamu minta? Mereka minta supaya Muhammad belah bulan. Benda yang pelik diminta. Bulan dalam dunia satu yang disuruh belah pula. Bulan yang banyak ni dia tak nak sokong. Bulan yang itu disuruh belah. Berlaku peristiwa itu di Jabal Abi Qubais. Kita pernah dengar mukjizat Nabi SAW. Pohon tamar datang kepada Nabi mengucap kalimat syahadat. Ketika mana seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, tunjukkan tanda-tanda kerasulan. Nabi kata, kamu pergi ke pohon tamar itu, beritahu dia, kata Muhammad panggil. Maka pohon tamar itu pun datang, cabut sendiri, berjalan sendiri. Tiba di hadapan Nabi SAW, pohon tamar itu melafazkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian pohon tamar itu patah balik ke tempat asal. Kita pernah dengar juga mukjizat Nabi SAW, di celah-celah jari Nabi itu keluar air untuk diminum oleh para sahabat. Peristiwa yang berlaku ketika mana untuk menghadapi peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Waktu ketika mana umat Islam nak menghadapi peperangan itu, mereka menggunakan strategi gali parit besar di sekeliling Madinah supaya musuh tak boleh masuk ke Madinah. Waktu tengah hari terik, mereka nak minum, mereka gali parit, pecahkan batu bata untuk mereka gali parit. Nak minum tak ada air, maka mukjizat Nabi, keluar air daripada celah jari Nabi, sahabat boleh minum. Nabi boleh minum, sahabat-sahabat yang ramai boleh minum, ambil saja air. Benda pelik. Memang banyak orang pelik, bahawa ni orang ramai dengan lemah pun pelik. Yang dia minum air kotor boleh minumnya. Pelik juga benda tu. Itu saya dah terpaksa. Semalam pergi Sungai Ramai kata kalau seminggu lagi Ustaz jadi manjur, habis orang ramai mati semua dia. Maka tak kalau begitu, walaupun mukjizat Nabi ni banyak begitu, tetapi ulama kata Al-Quran itu mukjizat paling besar. Sebab mukjizat-mukjizat yang tadi kita sebut, orang zaman Nabi saja boleh tengok, boleh lihat. Kita orang kemudian tak dapat tengok, kita cuma dengar cerita saja. Tapi Al-Quran ini orang zaman Nabi pun boleh baca, orang selepas zaman Nabi pun boleh baca. Kita boleh tengok Al-Quran wahyu. Bahkan Al-Quran yang lebih besar pada itu ialah Tuhan sebut dia sebagai panduan hidup manusia. Itu hebatnya.
yang memandu manusia supaya bagaimana nak hidup dalam dunia, bagaimana nak selamat di akhirat. Tak ada kitab-kitab agama lain dia bagi garis panduan nak balik akhirat macam mana cara, dia tak reti. Untuk hidup dunia dia sebut, tapi akhirat tak sebut. Itu sebab Al-Quran ini suatu benda yang perlu kita kagum kehebatan. Kalau ulama dah mengatakan bahawa itu mukjizat yang besar, hebat, lebih hebat daripada peristiwa belah bulan, mana kalau kita tengok belah bulan memang kita kagum. Tapi Al-Quran itu mukjizat yang lebih besar, mana kita lebih kagum daripada peristiwa belah bulan tersebut. Sebetulnya manusia bila dia kagum suatu benda itu, dia akan ikut apa yang dia kagum. Jadi mana kita hari ini, kalau seorang itu minat pemain bola, baru lepas habis Piala Dunia, orang Melayu apa dapat, menjerit je lah. Main bola tak kekalah je. Orang kalau minat dengan seorang atlet pemain sukan itu, dia akan tiru macam mana orang yang dia minat. Begitu juga orang minat pada artis. Kalau dia minat cara artis tu menyanyi, dia akan cuba buat macam mana artis tu menyanyi. Masa kagum, minat. Tapi manusia dengan Quran, dia tak kagum, dia tak minat, dia tak ikut Al-Quran sebab dia tak minat, tak kagum macam mana. Sedangkan tukang sihir Fir'aun, tu bila dia kagum dengan mukjizat Musa, dia beriman dengan Nabi Musa. Itu tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun ni, Fir'aun piara dia semenjak kecil sampai ketua, makan subsidi Fir'aun aja kerja dia. Ni Fir'aun ni sebenarnya. Tukang sihir Fir'aun dia lebih kurang zaman sekarang. Ada ke tukang sihir UMNO pun ada tukang sihir. Ustaz-ustaz UMNO tu tukang sihir lah. Kerja dia keliru ke orang itu je. Ahli sihir Fir'aun tu begitu. Apa yang Fir'aun cakap, dia tukang buat sihir dia mengelirukan rakyat Mesir supaya orang kata apa Fir'aun cakap betul. Ustaz UMNO pun macam tu lah juga kerja dia. Apa yang pemimpin UMNO cakap, dia tukang keluarkan ayat Quran, hadis supaya orang tengok apa yang kerajaan buat tu betul, walaupun tak betul sejarah. Bila puan ni bawa Islam Hadari, ustaz ni pun cakap lah, dapat upah. Islam Hadari ini bertepatan dengan ajaran Islam. Ada yang melampau sangat. Andai kata Nabi kalau masih hidup lagi zaman sekarang, Nabi pun sokong Islam Hadari. Dia tukang sihir buat macam mana? Bila datang pula satu Malaysia pun bertepatan dengan ajaran Islam. Semua tepat, tak habis-habis. Dah tukang sihir buat. Yang bawah ni tak tahu apa, dia berdarah ya, kampung-kampung. Jadi tukang sihir ni, waktu peristiwa pertandingan antara sihir Fir'aun dengan mukjizat Musa. Setelah Fir'aun cabar Musa, kalau betul kau tu seorang rasul, yang aku tahu seorang rasul ini dia ada mukjizat. Aku nak kau lawan dengan tukang sihir aku. Nabi Musa sambut, bila nak lawan? Fir'aun kata nanti waktu orang ramai. Setengah riwayat kata hari gaya orang ramai. Hari gaya orang ramai. Biar semua rakyat tengok. Maka Fir'aun pun pasang tukang sihir yang ramai. Dan mereka yakin, tukang sihir yakin dia boleh kalahkan mukjizat Musa. Maka bila berlawan, Nabi Musa suruh tukang sihir Fir'aun mulakan dulu. Campak tali-tali kamu itu. Maka tukang sihir pun campakkan tali, semua jadi ular. Hebat. Campak tali jadi ular. Sihir. Sebenarnya campak tali itu tetap tali, cuma orang pandang macam ular tu nama dia sihir. Orang Melayu kata silap mata lah. Mata dah tersilap pandang. Dia dah pandang. Tok Ali datang, dia tengok macam sidang pula. Tok Ali bukan sidang, mata dia keliru. Dia pakai sombok 7 inci. Mata dia sidang datang apa. Tok Ali pun dia kata sidang, dah keliru mata, dah kena sihir. Baik. Maka tak kalau begitu. Bila begitu Musa pula, Nabi Musa campak tongkat jadi ular yang besar. Ular Nabi Musa ni telan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun. Waktu itu tukang sihir kagum mukjizat Musa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa'ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbil Musa wa Harun. Maka tersungkur jatuh tukang sihir Fir'aun dalam keadaan mereka sujud. Dan mereka berkata, hari ini kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun.
Sebab apa dia? Dia tengok hebat mukjizat Musa. Betul dia Rasul. Sebab tukang sihir tak boleh buat macam tu. Maknanya saya nak sebut, bila Quran ini dianggap sebagai suatu mukjizat, mukjizat Quran ini lebih besar daripada mukjizat Nabi Musa. Soalannya kenapa orang tak kagum, kenapa orang tak ikut Al-Quran? Itu masalah. Sebab tak boleh orang yang sambut nuzul Quran, dia juga yang tentang Al-Quran. Dia tak jadi sambut macam tu. Itu main-main. Bukan tak boleh sambut nuzul Quran, sambut tu boleh sambut. Tapi dia yang sambut, dia juga nak kepada Al-Quran. Hukum Al-Quran, undang-undang Al-Quran baru kena. Ini dia sambut, dia juga yang lawan. Kau jangan sebut-sebut pasal dulu aku pantang keturunan aku saja. Semayang bagus. Puasa terlebih daripada orang puasa 30 hari, dia puasa 31. Hebat. Itu sebab Allah Ta'ala murka orang-orang yang meninggalkan, membelakangkan ajaran Al-Quran. Kedah Tuhan turunkan Quran sebagai petunjuk untuk memandu kita hingga akhirat, tiba-tiba tak nak ikut Tuhan sebut wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hajartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan kata barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran. Siapa maksud yang berpaling? Mengikut tafsir Ibn Qayyim, orang yang berpaling pada Al-Quran ini diantaranya dikata orang yang tak baca Quran dan tak nak memahami Al-Quran, tak belajar tentang tafsiran Al-Quran. Ada dia juga dia menafsirkan maksud orang baling pada Al-Quran ini orang yang tidak melaksanakan, tak ambil hukum hakam Al-Quran. Dan ada juga menafsirkan bahawa orang berpaling pada Al-Quran bila dia berubat, dia tak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dia pergi percaya dekat pawang bomong pakau kunyan. Jadi orang yang berpaling pada Al-Quran ni Tuhan marah, murka. Sebab tindakan dia ni kontradik, berlawan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ambil Al-Quran, dia pergi tolak. Apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti hidup orang yang berpaling pada Al-Quran itu, hidup dia dalam dia Tuhan beri kesempitan dalam hidup dia. Hati tak rasa senang walaupun zahir nampak nak kaya. Tak mesti orang kaya harta hati senang, tuan-tuan kena ingat. Tak mesti orang banyak duit hati dia senang. Kerana Nabi kata al-ghina ghina'un nafs. Sebenar-benar kaya hati kita yang kaya, jiwa kaya. Senang. Kita tengok orang tua-tua dulu besarkan anak-anak 8, 9, 10 orang. Bukan kerja pangkat besar pun, orang getah ya. Bangun pagi lepas subuh, lepas main subuh pergi masuk kebun, orang getah. Pukul 10, pukul 11 dah habis balik, dah siap jemur getah, dah boleh rehat. Tiba zuhur makan tengah hari, berehat tidur. Lepas asar dah boleh pergi minta darah, minum teh ke apa semua berjalan. Maghrib pergi masjid, kuliah. Lepas isyak balik makan. Lepas makan terwangkang tidur. Relax, tak ada apa. Hati senang. Anak besar juga. Nah, kita hari ni walaupun jaga sampai 12 malam cari duit 1 malam, hati tak aman. Hatta fitrah kita bertukar. Ada setengah orang sampai tak tidur malam cari rezeki, dah bertukar fitrah. Yang tak tidur malam ni musang. Allah Ta'ala jadi waja'alna laila subata. Tuhan kata, aku jadikan malam tu untuk berehat. Fitrah kita manusia ni siang bekerja, malam berehat. Tapi kita dah terbalik, malam bekerja, siang pula berehat. Itu musang nama dia. Hati tak senang. Ada harta banyak pula hari ni, takut nak simpan kat mana pula. Sebab apa? Perompak satu Malaysia banyak sekarang. Orang simpan duit pun orang takut nak simpan. Orang kata simpan bank selamat Zat. Orang dulu simpan bawah bantal ya. Sekarang simpan ke bank, bank pun kena rompak juga. Nak buat macam mana? Hati dah tak senang. Tuhan timpakan malapetaka dia. Itu betul dia. Kita lihat sesuatu berlaku tu mengikut perspektif Islam. Ya, sudah teknikal sebab itu, sebab ini. Tapi kita umat Islam, Tuhan suruh lihat hikmah. Kita kena sakit sebab apa Tuhan beri kita sakit. Ya, zahirnya sakit, pergilah berubat. Tapi kita kena lihat apa sebab Tuhan beri aku sakit. Dengan sebab Tuhan nak kifarah dosa ke,
Tuhan nak naikkan martabat aku ke sebagai Tuhan Nabi. Itu kita lihat. Macam hari ni lah, negara kita tak aman-aman, Tuhan tak beri aman. Nampak macam mana? Dulu enjin kapal terbang hilang. Kapal terbang ada, enjin tak ada, start tak bunyi, kunci dah. Ni apa benda dia nak kata kapal terbang mainan, kapal terbang betul. Kemudian kapal terbang pula hilang, tak jumpa-jumpa. Jadi masalah. Yang ni pula tak kena mengena, kena tembak pula. Masalah baru lagi. Bukan maksudnya kita nak kata itu nasib orang tu, itu persoalan lain. Nasib tu apa hikmah Tuhan bagi sedemikian. Sebab kamu berpaling daripada hukum Allah. Hukum Allah tak nak laksana. Kamu kan Tuhan dah janji begitu. Bukan kita cakap fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti hidup orang yang berpaling daripada ajaran Al-Quran, hidup dia sempit kata dunia. Paling tidak pun waktu saat dia nak mati dia tak tenang. Mana mungkin orang yang tak ikut hukum Allah, tak sokong hukum Allah, waktu mati rasa aman tak ada. Nak jumpa Tuhan, tapi dalam keadaan nak jawab apa depan Tuhan. Kau dalam dunia Quran kau letak kat mana? Hukum aku kau letak kat mana, nak jawab apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Balasan kedua Tuhan sebut orang berpaling pada hukum Allah apa dia? Kami akan bangkitkan pada kubur dalam keadaan mereka buta mata. Buta mata ni bentuk intro mukaddimah azab. Belum neraka lagi, neraka pakai bakar lah. Azab, bangkit kubur butanya azab. Sebab apa? Sebab dia berdialog dengan Tuhan, orang yang dibangkitkan dengan keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, sebab apakah kau bangkitkan aku ni buta sedangkan aku ni celik dulu? Dia protes tu sebab dia rasa tertekan, terseksa. Sebab dia beza. Kalau manusia Tuhan lahirkan, contoh seorang tu dilahirkan dalam keadaan dia buta, sampai ketua dia buta, dia tak rasa apa sebab dia tak kasi tengok apa-apa. Cuma kita je kesian, dia bagi dia tak ada apa. Biasa. Kalau tuan-tuan pergi kat bumi Mesir ni, banyak bumi Mesir ni Tuhan cipta lahirkan manusia buta. Tapi majoriti orang buta dekat Mesir ni dia hafiz Quran. Mulia tak? Kalau tuan-tuan tengok siang malam pakai cermin mata SG Bank tu, itu biasa hafiz Quran. Tak kira lah dia pakai kot ke, dia pakai jubah ke, itu tak orang Mesir. Nikmat pula Tuhan bagi dia. Orang Mesir cukup ihtiram hormat orang buta di sana. Tapi kita kat Malaysia ni orang buta dia pandai kugiran, dia terbalik pula. Okey. Semua nak jadi macam SGB ni lain tak nak. Tak kena letak. Tapi kalau orang yang Tuhan dah bagi sebelum masa dia lahir tu dah kena celik, andai kata umur 40-an dia kena satu penyakit tiba-tiba mata dia tak nampak betul. Itu azab hidup dia. Sebab apa? Dia dah biasa tengok nikmat dunia ni. Dah tengok rumah, harta dia, anak, isteri dia, sidang JKK dia, semua dia dah dapat tengok. Tiba-tiba Tuhan tengok penglihatan, satu benda tak nampak. Macam kita lah, dah biasa rumah terang, lampu ada, dah biasa tengok. Tiba-tiba malam tengah-tengah tengok TV tu pukul 9, pukul 10, lampu padam, mengagau kita. Entah mana bilik tidur, mana dapur, tandas kita pun tak tahu main rumput. Tapi itu sekejap itu. Sebab Allah Ta'ala sebut Tuhan murka, Tuhan bangkit dengan qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Aku bangkit kau buta sebab dalam dunia dulu semasa Rasul datang beri peringatan ayat-ayat aku. Dalam dunia dulu apabila ulama-ulama datang memperingatkan kamu ayat-ayat aku, fanasitaha, kau tak tahu yang kau tak ingat. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka justru pada hari ini, hari kiamat, aku pun habis tak tahu cara kau. Mana Tuhan kata jangan mengadu kat aku lah. Itu kau punya masalah sendiri. Itu kemungkinan. Sebab Al-Quran ini tuan-tuan, dia bukan jadinya mainan bacaan tak tentu pasal. Macam mana hari ini persoalan orang baca Quran kita tak pelik. Ramai orang kita baca Quran ni. Orang Melayu pun baca dah macam Arab kan. Tak payah panggil Arab pun tak apa dah. Orang Melayu pun dah pandai baca Arab kan. Tetapi persoalan hari ini, siapa yang nak laksanakan Al-Quran, itu masalah kurang kan. Tak ada. Bukan pasal orang tak kerti baca Quran.
ialah orang nak laksanakan Al-Quran tak ada. Bila manusia tak ambil Al-Quran yang Tuhan sebut hudal linnas sebagai pedoman petunjuk bagi manusia, maka manusia itu dia akan ambil selain daripada Al-Quran, selain daripada Islam. Kerana depan kita ni ada dua je. Wahadainahu najdain, Tuhan kita. Di hadapan kamu ni ada dua jalan. Satu kebenaran, satu kebatilan. Ikut salah satu. Kalau dah ikut kebatilan, okey, ikut Islam Al-Quran, okey. Orang yang tak ikut Al-Quran, tak ikut Islam, dia tentu pergi kebatilan. Dia akan salah satu. Sebab Tuhan sediakan di akhirat antara syurga dengan neraka. Tuhan tak ada sediakan tengah-tengah, tak ada. Itu monyet dengan kera je duduk atas pagar. Kau ke mana agak tahu ni? Saya tak mana-mana Ustaz, saya atas pagar. Kau kan monyet dengan kera, nak patut dua dekat situ. Itu istilah mudah faham. Kasar Ustaz cakap, bukan kasar, tu cari yang mudah orang faham. Sebab apa ikat monyet pula? Monyet ni dengan kera ni, dia tengok cabur beri pisang banyak, yang tu dia ikut. Kadang puak tu bagi pisang sesikat, dia pergi sana. Kan kita bagi pisang standar, dia datang ke sini. Besok orang tu bagi pokok pisang, dia pergi ke sana. Monyet kera itu dia kerja dia. Dia kira nak berdarah, dia kerja lain. Tuhan suruh pilih salah satu, Nabi suruh pilih salah satu, dia tidak. Maka tak kalau itu, kita lihat dalam keadaan ini, kita bertanggungjawab melaksanakan. Kerana manusia pada hari ini gambaran yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kamu umat Islam pada akan datang akan mengikuti jejak langkah musuh-musuh kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah musuh bawa kamu ke lubang biawak pun kamu ikut masuk juga. Nabi dah beri satu gambaran manusia hari kiamat. Umat Islam akan ikut jejak langkah musuh, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sampai tingkat bodoh ya. Orang bawa disumbat kat lubang biawak pun dia masuk juga. Maka sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, adakah yang kau maksudkan itu ialah Yahudi dan Nasrani? Nabi bersabda, siapakah lagi kalau bukan mereka itu? Maknanya Nabi sebut gambarannya ialah akhir zaman umat Islam ni dia lari daripada Islam, lari daripada Al-Quran. Dia akan mula ikut cara hidup dia, cara Yahudi, Nasrani, Kristian. Hari ini kalau kita kata cara berpakaian, orang Islam dah mula ikut cara pakaian orang-orang Baharat, orang Yahudi, Nasrani. Tak nak tutup aurat, maju konon model kata. Cara pergaulan bebas dah boleh ikut cara Yahudi Nasrani, tak kira batasan laki-laki perempuan. Cara hiburan, jom orang Melayu jom macam monyet, orang nak rock dia nak rock. Akhirnya sampai peringkatnya cara makan minum, sehingga sampai peringkat yang teruk yang Nabi kata sampai masuk ke bawah biawak ikut. Undang-undang barat tu pun nak Yahudi Nasrani pun kau ambil pakai. Wah, undang-undang itu nak jahanamkan kau ambil juga. Itu sebab hari ini kita tengok apa yang kita dapat hampir 60 tahun mereka. Orang lain dapat apa semua? Perompak banyak orang Melayu, perogol banyak orang Melayu, perasuah ni dah terkenal lah orang Melayu. Peragut orang Melayu, kejenayah Melayu. Itu yang kita dapat hasil daripada Nabi kata masuk lubang biawak ni. Tak boleh selamat pun. Kau letaklah polis berapa banyak sekalipun, polis pun mengumpat apa dia gini. Ini kesannya. Sebab dah lari daripada Islam. Bila umat Islam dah mengikut jejak langkah Yahudi Nasrani, jadi mereka tidak ada kekuatan, kesatuan dan tak kuat. Mereka jadi rapuh. Bila jadi rapuh itu sebab akhir zaman ini umat Islam digatah musuh itu aja. Kita tu sebut Palestin. Sampai bila Palestin kita nak dengar cerita sejak tahun 46 hampir sekarang. Takkan satu negeri yang sekarang kera tu Arab tak boleh selesaikan. Dan mereka hidup cara sedikit dengan sedikit, agakkan igal jubah 3 lapis je itu Arab itu sebab Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan As-Sawban radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi kata hampir-hampir kamu pada satu zaman nanti seluruh bangsa-bangsa di dunia akan datang
meratah mengerumuni kamu. Umpama seperti seorang yang kelaparan datang mengerumuni talam yang ada makanan. Nabi gambarkan akhir zaman, semua bangsa satu dunia datang meratah umat Islam. Ibarat seperti mana orang dalam keadaan lapar, duk berkerumun sekeliling dulang yang ada makanan. Orang dah lapar, dia ratah lah. Dia tak istilah makan dah. Dia faham itu ya. Kalau boleh dulang boleh makan. Musuh akan buat kamu situ. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah waktu itu kami umat Islam sedikit? Nabi kata tidak. Ketika itu umat Islam ramai. Ketika itu umat Islam ramai. Mengikut kajian tahun 2007, statistik yang dikeluarkan CIA, 2007, penganut yang terbanyak dalam dunia ini, agama yang paling ramai penganut ialah agama Islam, 1.84 bilion. Dan Nabi kata akhir zaman besok kamu ramai. Yang kedua, penganut yang terbesar di dunia ini ialah penganut Kristian. Campur tiga-tiga mazhab terbesar Kristian itu, Kristian Ortodok, Kristian Protestan, kemudian Kristian satu lagi lah lupa. Campur tiga-tiga, Katolik, Kristian Katolik. Kamu campur ketiga-tiga itu, waktu itu kamu akan lihat umat Islam paling ramai. Kristian baru 1.8 bilion. Umat Islam 1.84 bilion. Paling ramai. Yahudi mewakili penduduk dunia ini sekitar tak lebih 20 juta. Yang ada di Israel itu sekitar dalam 7 juta ya. Tetapi ramai, Nabi kata apa? Walaupun kamu ramai waktu itu, ibarat seperti buih di waktu banjir. Nampak buih sana. Bila waktu buah banjir, buih sepah banyak. Buih ni banyak pun tak ada erti, tak. Kosong dalam apa? Hanyut ikut air bawa dia pergi mana. Itu ibaratnya. Dan ketika itu Tuhan cabutkan perasaan gerun musuh terhadap kamu yang ramai. Musuh tak ramai, kamu ramai, tapi musuh tak rasa gerun tak? Dan Tuhan campak kepada kamu umat Islam yang ramai ini satu penyakit yang dipanggil al-wahn. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia al-wahn itu? Nabi kata penyakit al-wahn di melanda kamu ni lah perangai, sikap hubbud dunia wa karahiyatul maut, kasih kepada dunia melampau sangat dan takut kepada kematian. Ini penyakit umat Islam. Itu sebab hari ini pemimpin negara umat Islam dia tak boleh nak support besar-besar kepada umat Islam Palestin. Kita fokus Palestin lah dulu yang menanggung derita begitu lama. Sepatutnya standard kerajaan Islam dia bukan hantar ubat-ubatan makanan mana. Standard dia pergi hantar tentera perang. Yang nak hantar ubat-ubatan ni orang yang tak ada kekuatan macam kita. Umat Islam yang ada negara hantar kekuatan tentera pertahankan. Tapi mereka tak berani sebab kasih dunia tinggi, kena akan hilang kedudukan dia. Kerana masing-masing negara Islam dia bergayut dengan barat. Saudi kaya-kaya dia pun, tapi nyawa dia dekat mereka. Mesir hebat, banyak orang Islam pun nyawa dia pada mereka. Masing-masing bergantung hidup dengan Yahudi Nasrani. Jadi mereka tak boleh buat apa. Antara Malaysia, negara kita masuk di antara 50 lebih negara-negara OIC, Pertubuhan Negara Islam. OIC keluar kenyataan mandul lah, tak ada apa. Kita mengutuk serangan Israel. Kutuk aku pun boleh kutuk. Tak ada apa pun.